Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat ini yang merupakan penghulu bagi segala hari, merupakan salah satu hari yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang mengandungi waktu yang doanya mustajab. Maka kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas petunjuk hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allah menunjukkan kepada kita apakah perkara yang boleh kita lakukan, yang kita isi bagi waktu-waktu yang terluang, seperti mana Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita bahawa kita dapat memilih untuk berada pada majlis ilmu, yang mana pada pagi ini kita akan membaca hadis-hadis Nabi SAW di dalam kitab Riyadhus As-Salihin, yang mana kitab ini yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada penulis kitab ini, Al-Imam An-Nawawi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan taufik, dengan bimbingan dari Allah. Allah Ta'ala mendorong kita, Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk kita sama-sama berada pada majlis ilmu. Satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila Allah Ta'ala membimbing hati kita, mendorong hati kita kepada nak ingat pada Allah melalui kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Seterusnya, satu nikmat apabila Allah mendorong hati kita untuk kita suka membaca hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita sama-sama niatkan pertemuan kita pada pagi ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dapat redha Allah, kita nak cari rahmat Allah, kita nak cari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain hanya itu sahaja. Dan kita mohon kepada Allah supaya lapangkan dada kita pada pagi ini. Allah permudahkan pembelajaran kita pada pagi ini. Allah hilangkan, Allah bersihkan jiwa-jiwa kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, seperti tidak ikhlas dan sebagainya. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini daripada permulaan sehinggalah kepada pengakhirannya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pada pagi ini merupakan pertemuan buat kali yang kedua, ya, siri yang kedua, di mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-14, dalam kitab Riyadhus Salihin, yang mana bab ke-14 dalam Riyadhus Salihin ini berjudul Babu Al-Iqtisad fi At-Ta'ah. Bab bersederhana ataupun tidak berlebihan fi Ta'ah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi moga-moga bab yang kita belajar ni dapat memantapkan cara kita beribadat kepada Allah, cara kita buat kebaikan, cara kita membuat pahala. Moga-moga dapat memantapkan pengibadahan kita dan dapat juga memperbetulkan mana-mana cara ibadat yang kita lakukan selama ini dengan semangat kita nak dapat pahala tu, dengan semangat kita nak buat kebaikan tu, sehingga membawa kepada kita lari. Kita telah tersasar daripada petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam agama Islam bukan sekadar menganjurkan buat perkara kebaikan, kan, cepat-cepat buat perkara kebaikan. Kita telah belajar bab-bab sebelum ni. Namun dalam masa yang sama, Islam telah memberikan kita garis panduan. Kan, nak buat ibadat ini bentuknya bagaimana? Adakah setiap ibadat yang baik itu bagi pandangan kita ia sesuai, ia selari dengan kehendak Allah? Jadi bab inilah yang akan memberikan kita penambahbaikan, memantapkan lagi ibadat yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-14 ini seperti yang telah kita maklumkan pada minggu lepas, hadis kesemua sekali yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih berjumlah 11 hadis. Ya, ada 11 hadis yang dihimpunkan dalam bab yang ke-14 ini. Daripada 11 hadis tersebut, alhamdulillah kita telah selesai membaca hadis yang pertama. Kita telah selesai membaca hadis yang pertama. Yang mana hadis pertama ni kalau masih ingat lagi adalah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga kepada perempuan yang dia sangat banyak melakukan ibadat solat. Ibadat solat Allah suka. Solat perkara yang dituntut dalam agama. Tetapi walaupun solat itu dituntut, ia perlu dilakukan dengan keadaan tidak melampaui batasan. Tidak kita berlebih-lebihan menyebabkan kita nanti yang rasa bosan nak buat ibadat itu, sedangkan Islam mengajarkan kepada kita buat ibadat mengikut kemampuan. Itu hadis pertama. Hadis kedua, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang telah kita baca juga pada minggu lepas, iaitu cerita 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menemui isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan macam mana ibadat harian yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga-tiga lelaki ini, mereka setelah mendengar ibadat Nabi SAW, maka mereka ini telah berazam untuk memenuhkan masa-masa mereka dengan buat ibadat. Lelaki yang pertama, dia telah berazam untuk dia nak puasa, dia tak mau berbuka. Dia nak puasa je tanpa dia nak berbuka. Lelaki yang kedua, dia nak buat ibadat qiyamul lail. Dia nak solat malam. Dia tak nak ada waktu untuk dia tidur. Dia nak solat saja sepanjang malam. Dan ada seorang lagi lelaki, dia tidak mahu hidup dia ini diganggu dengan
halangan yang lain seperti pernikahan, perkahwinan. Sehingga dia mengatakan, aku tak nak kahwin. Aku nak tumpukan kepada perkara ibadat sepanjang masa. Ketiga-tiga lelaki ni, kalau kita amati betul-betul, baik tak kalau puasa? Islam suka tak? Allah suka tak? Allah suka orang puasa. Allah suka tak qiyamul lail? Allah sangat suka qiyamul lail. Solat malam. Allah suka. Solat tahajud ke, solat witir. Allah suka. Allah Ta'ala suka tak kalau kita memang nak tumpu, nak fokus pada ibadat? Allah Ta'ala suka. Tetapi, walaupun puasa itu Allah suka, walaupun solat malam itu Allah suka untuk dilakukan, tetapi ia ada kadarnya. Dia ada batasan-batasannya yang menyebabkan Rasulullah SAW telah bertemu dengan ketiga-tiga lelaki tersebut dan akhirnya Rasulullah SAW memberikan nasihat, memberikan teguran. Kalau kita pandang dari sudut logik ataupun kita pandang dari sudut pandangan kita yang umum, kan baguslah dia puasa, dia tak nak buka sebab puasa kan dituntut kan. Tetapi bagus bagi kita, sebenarnya adakah bagus bagi agama? Okey, maka Nabi SAW menegur kepada ketiga-tiga lelaki itu setelah Nabi membuatkan klarifikasi. Nabi tanya, kamu ke bertiga tu yang cakap begini, yang cakap begitu, yang cakap begitu? Maka ketiga-tiga lelaki itu membuat perakuan. Maka Nabi SAW pun memberikan teguran. Teguran itu telah kita baca pada hadis pada minggu lepas, yang mana Nabi mengatakan, Nabi kata, antara kamu bertiga, dengan kalau ambil manusia lainlah sekalipun, kata Nabi, Nabilah merupakan manusia yang paling takut kepada Allah. Nabilah manusia yang paling banyak buat ibadat. Kan, dengan Nabi menggunakan istilah, Nabilah orang yang paling bertakwa. Maksudnya, Nabilah orang yang paling banyak buat ibadat yang boleh menghalang Nabi itu daripada Allah masukkan ke dalam api neraka. Nabi kata, akulah orang yang paling bertakwa kepada kamu, kata Nabi. Tetapi, kata Nabi, aku puasa, ada masa aku berbuka, kata Nabi. Aku juga solat malam, tapi ada masa aku juga tidur. Dan aku juga buat ibadat, tetapi dalam masa yang sama, kata Nabi, aku juga bernikah dengan wanita-wanita. Selepas Nabi menyebut, setelah Nabi memberikan ketiga-tiga perbandingan ibadat Rasulullah yang merupakan pesuruh Allah, yang terima wahyu dari Allah, menerangkan kepada tiga-tiga lelaki tersebut, maka Nabi SAW telah memberikan satu peringatan yang Nabi mengatakan, faman ghariba an sunnati falaysa minni. Teguran Nabi SAW mengatakan, siapa-siapa yang dia benci, dia tak suka tentang sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu maksudnya petunjuk Nabi, cara ibadat Nabi, cara kehidupan Nabi itu, dia bukanlah daripada golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali hadis ini menerangkan kepada kita. Kalau kita berfikir sejenak, kita dah belajar hadis ni kan, kita akan dapati di mana salahnya nak buat ibadat puasa sepanjang hari. Puasa kan baik tak puasa? Puasa baik. Solat malam baik tak?
baik solat malam. Okay. Kalau nak tumpu buat ibadat je, nak baca Quran dia contohnya, tuan-tuan. Baik tak? Baik. Tapi adakah itu yang ditunjukkan di dalam agama? Bagi kita baik, tapi bagi agama, nanti dekat sinilah yang kita akan bincangkan pengajarannya yang belum lagi kita bincangkan pada minggu lepas. Minggu lepas, kita belum lagi masuk kepada teladan hadis yang kita belajar pada hadis yang kedua. Jadi sesiapa yang mengikuti kuliah hadis pada pagi ini dan yang sudah biasa mengikutinya, seringkali mengikuti, kita dalam pengisian kuliah hadis, bacaan kitab Riyadhus Shalihin, kita bukanlah sekadar hanya memahami hadis tersebut, tetapi kita ingin mencari ataupun kita nak menyenaraikan apakah pengajaran, apakah teladan, apakah tindakan yang perlu kita ambil setelah kita faham hadis yang kita baca pada pertemuan kita setiap hari Jumaat pagi jam 10.30 ini. Bukan sekadar nak baca hadis saja, tetapi kita nak ambil hadis itu sebagai petunjuk dalam hidup kita. Kalau hadis tu kata seperti ini, adakah sama seperti apa yang kita lakukan? Jadi kalau sama, kita kekalkan. Kalau hadis tu menyebut ada lain sikit daripada apa yang kita amalkan, maka kita kena ikut hadis tu, kita kena baiki yang sikit tu. Begitulah sebaliknya. Jadi hadis yang kedua tu, apa yang dapat kita ambil pengajaran nombor 1. Nombor 1, saya minta tuan-tuan dan puan membuat salinan ya, kerana pengisian kita tidak lagi sementara waktulah, tidak lagi kita dapat memberi nota-nota seperti sebelum ini. Kerana nota sebelum ini, semua maklumat teladan apa, pengajarannya apa telah diletakkan di dalam nota. Tapi pada kali ini, tuan-tuan dan puan dikehendaki membuat catatan ringkas kepada apa yang dapat kita belajar pada pagi ini. Jadi apabila kita faham, senang kita nak kongsi dekat media sosial. Hari ini belajar hadis apa? Apa pengajaran hadis ini? Moral dia apa? Teladan dia apa? 1, 2, 3, 4. Jadi bukanlah sekadar kita nak paparkan hadis, hanya nak paparkan matan hadis, terjemahan hadis, tetapi kita nak paparkan kita semua boleh dapat apakah pengajaran. Okey, pengajaran yang pertama. Teladan yang pertama yang kita dapat, kata para ulama hadis daripada hadis tadi ni, teladan pertama, kita digalakkan ya untuk mencari atau mendapatkan maklumat tentang kehidupan para ulama. Kita digalakkan mencari maklumat. Kita mendapatkan maklumat tentang kehidupan orang-orang yang salih. Seperti mana para sahabat yang 3 ini, mereka apabila nak dapatkan maklumat tentang macam mana cara hidup Nabi SAW, maka mereka bertemu dengan sebahagian isteri Nabi SAW. Begitu juga kita semua. Sebab apa? Sebab sebab para ulama ini yang ikhlas ya, yang betul-betul dia memang dia betul-betul ikhlas kerana Allah ni memang sangat bagus. Kalau kita dapat berkawan,
kita dapat meniru cara hidup mereka. Jadi kita tak tahu ulama ni dia buat apa, orang soleh ni dia buat apa dalam ibadat dia. Jadi caranya kita kena pergi bertanya. Maka sudah pastilah orang yang kita nak tanya, yang kita nak dapatkan maklumat, tentulah orang yang sentiasa memerhatikan yang hidup dengan ulama tersebut. Kalau macam Rasulullah SAW, mereka apa? Mereka bertemu dengan para sahabat bertemu dengan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap ya. Saya ada sikit. Sekejap. Okey. Okey, jelas tuan puan, dapatkan untuk pengajaran pertama. Okey. Tak kisahlah kita nak tanya pada siapa, mungkin kita boleh tanya pada anak dia ke, mungkin tanya pada isteri dia ke, mungkin boleh tanya sesiapa yang dekat dengan para ulama tersebut. Sebab kita nak tahu kenapa hidup dia ini, macam mana cara hidup dia, ibadat dia. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi itu adalah pengajaran yang pertama. Okey, pengajaran yang pertama. Sekejap ya. Okey. Tuan jelas tak? Jelaskan tentang pengajaran yang pertama ni. Okey. Sebelum kita pergi kepada pengajaran kedua, ingin saya kongsikan. Ya. Kalau orang tanya kan, kenapa kita kena kawan dengan orang-orang yang soleh? Contohnya di kalangan para alim ulama yang memang betul-betul ulama lah, yang betul-betul dia ikhlas, memang kerana Allah. Okey, kita tengok memang dia ni memang hidup dia ni memang kerana Allah. Dia bukanlah ada kepentingan peribadi sebagainya. Maka kalau kita berdamping dengan mereka, kalau kita tak boleh berdamping dengan mereka pun, maybe kita boleh nak tahu macam mana kehidupan dia. Sudah pastilah ulama yang paling ulama tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab kita belajar teladan, maka kita nak tirulah tiga lelaki tadi. Dia jumpa dengan sebahagian isteri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ada dapat baru ni ada satu WhatsApp yang dihantar, dan memang bagus nukilan yang dihantar pada WhatsApp tu, yang saya boleh bacakan kepada tuan-tuan perempuan ya. Yang mana WhatsApp itu dia tulisnya seperti ini. Okey. Dalam WhatsApp tu saya dapat satu info, yang info ni menyebutkan bahawa Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata. Ibnul Qayyim ni siapa? Ibnul Qayyim ni adalah ulama hadis, ulama yang terkenal. Okey, kalau tuan-tuan belajar tentang tuan-tuan pernah baca kitab Zadul Ma'ad, tuan-tuan pernah nak belajar kitab Tib Nabawi, perubatan Nabi, ataupun tuan-tuan baca dalam kitab Ar-Ruh, banyak lagi lah Ibnul Qayyim dia sangat terkenal. Jadi Ibnul Qayyim ni dia pernah menukilkan satu kata-kata. Satu kata-kata ni kalau boleh tercatatlah. Dia ada kaitan dengan apa yang kita belajar. Yang mana Ibnul Qayyim ni dia kata macam ni. Dia kata kalau kita berdamping dengan orang yang saleh, ia dapat mengubah kita daripada 6 perkara kepada 6 perkara. Tetapi tak maksud dia? Kalau kita berdamping dengan orang yang saleh seperti para ulama ini, maka kita akan dapat mengubah pada diri kita ni daripada 6 perkara kepada 6 perkara. Perkara pertama, kejap perkara pertama. Saya tunjukkan WhatsApp dia. Tuan-tuan boleh nampak kot kalau saya kongsi. Tuan-tuan nampak tak WhatsApp yang saya kongsikan? Nampak tak? InsyaAllah nampak Ustaz. Okey, nampak. Okey, ini memang betul lah nukil Ibn Qayyim.
Dia kata apa? Dia kata kalau kita berdamping dengan orang yang soleh, dapat mengubah kita daripada 6 perkara kepada 6 perkara. Yang pertama, daripada perasaan kita ragu-ragu kepada perasaan yakin. Yang kedua, daripada kita bersifat riak kepada ikhlas. Daripada sifat kita yang lalai mengingati Allah kepada membawa kita kepada zikir. Zikir ni maksudnya kita dapat mengingati Allah. Yang keempat, daripada sifat kita yang tamak kepada dunia ini akan membawa kita kepada sifat kita yang tamak kepada hari akhirat. Nombor 5, daripada sifat kita takbur diri kita. Kita rasa kitalah orang yang hebat, daripada perasaan ujub, daripada perasaan kita sombong, dapat mengubah kita kepada sifat kita merendah diri. Yang keenam, daripada niat yang jahat kepada mengubah kita kepada kita boleh ubah kepada niat untuk buat kebaikan kepada orang lain. Ini satu nasihat yang sangat baik. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang memang orang yang soleh, seperti alim ulama yang ikhlas kerana Allah, yang dia memang tahu hukum agama, kan? Jadi kita berkawan dengan orang seperti ini dapat ubah diri kita 6 perkara kepada 6 perkara. Daripada kita ragu-ragu kepada mungkin kepada Allah ke, kepada takdir ke, kan? Kita akan bawa kita kepada yakin, kan? Selama ni kita tak kenal Allah, tapi apabila kita dapat ilmu yang banyak, kita akan jadi yakin pada Allah. Begitu juga daripada riak kepada ikhlas, daripada lupa kepada ingat Allah, daripada cinta dunia kepada tamak kepada hari akhirat, daripada takbur kepada tawaduk rendah diri, daripada niat jahat kepada berniat nak buat kebaikan kepada orang lain. Jadi ini adalah pengisian yang kita nak selitkan bersama dengan maklumat ni. Tapi kalau kita tak boleh nak berdamping dengan mereka, maka kita boleh meniru cara kehidupan mereka. Jadi caranya macam kita dapatkanlah maklumat siapa orang yang paling dekat dengan mereka seperti mana 3 sahabat ini. Okey, teladan yang kedua. Pengajaran yang kedua, kita dapat belajar di sini. Sekejap ya, saya tutup WhatsApp dengan. Okey, teladan yang kedua yang dapat kita belajar, dalam agama tidak dilarang kalau kita nak niat buat amal soleh ni, tak larang kalau kita nak, tak larang untuk kita berkongsi, kita nak cerita pada orang, selagi mana kita tidak bertujuan nak riak. Maksudnya tak larang, agama tidak melarang kalau kita ada satu azam nak buat sesuatu kebaikan, kita cerita, kita nak buat apa. Kita nak buat kebaikan tu dengan syarat bukan tujuan untuk riak. Macam 3 lelaki ni kan, macam mana kita boleh tahu dia cakap dia nak solat malam tapi dia tak nak tidur? Macam mana kita boleh tahu? Kita tahu ketiga-tiga lelaki ni kerana mereka lah yang cakap kepada siapa? Kepada sebahagian isteri Nabi SAW. Kerana mereka cakap apa mereka nak buat, baru kita tahu. Kenapa Nabi tak larang? Kenapa kau cerita? Kau janganlah cerita kau nak buat solat malam. Maknanya boleh. Kalau dalam agama, kalau kita kata, kita kongsi pada kawan-kawan kita, aku berazam lah, aku nak baca Quran ni setiap pagi. Kan pagi tu aku nak niat baca Quran je dalam waktu duha. Jadi salah ke dalam agama dilarang tak untuk kita cerita kita nak buat apa tu? Jawapan dia berdasarkan hadis ni
Jawapannya dibolehkan. Dengan syarat, kata para ulama, bukan tujuan untuk kita nak membangga-banggakan diri kita. Bukan nak menunjukkan kebaikan kita. Okay, itu yang kedua. Pengajaran yang ketiga yang dapat kita belajar adalah bersederhana dalam mengikuti cara ibadat yang berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kita buat sesuatu perkara-perkara bid'ah. Perkara bid'ah ni maksud dia perkara yang tidak ditunjukkan cara ibadat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, maksudnya begitu mula-mula. Kan? Jadi kalau kita boleh contoh kita kata, okey, nombor 3 ni maksudnya kita buat ibadat itu sikit tapi ikut sunnah Nabi lebih baik daripada kita buat banyak ibadat tapi tidak menepati cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda nombor 3. Contoh, kan? Kita sembahyang malam. Ada orang dia sembahyang malam 5 rakaat je dia sembahyang malam. Tapi dia sembahyang malam tu dia ada juga waktu untuk dia tidur. Dia sembahyang malam. Mana lebih baik? Ada seorang lagi dia sembahyang kan sampai 50 rakaat contohnya, tapi dia tak tidur, langsung dia tak tidur. Dia tidak tidur tu, yang di kala ibadat dia tak nak tidur. Dia nak solat je malam, berpuluh-puluh rakaat. Berbanding dengan seorang yang dia sembahyang 5 rakaatnya, tapi dia ada masa untuk dia rehatkan badan dia. Dia tidur. Mana lebih baik? Kalau kita ukur dari sudut jumlah rakaat, mesti kita kata, ya sembahyang 50 rakaat itulah baik. Ya lebih baik, lebih bagus. Sebab dia sembahyang, dia waktu dia panjang sembahyang malam tu, berbanding yang 5 rakaat tu. Kan? Tetapi, yang sembahyang 5 rakaat itu, dia ada waktu juga untuk dia rehat, dia bagi hak badan dia, tubuh badan dia untuk dapat tenaga semula, dia tidur, berbanding yang seorang lagi. Nampak tak? Kenapa seorang lagi ni yang jumlah rakaat, contohlah kita kata 50 rakaat tadi, dia tak tidur tu tidak bagus daripada yang 5 rakaat tadi? Kerana ibadat yang dilakukan itu tidak seperti mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang maklumat ni. Sebab dalam masyarakat kita, dia suka dalam buat ibadat, dia selalu guna alasan benda baik, takkan tak boleh buat. Contohnya macam tu. Benda baik, takkan tak boleh buat. Solat 50 rakaat. Tapi kita kata, memanglah baik, bagi kamu baik. Tapi kenapa cara kamu solat itu 50 rakaat tanpa tidur itu tak pernah pula Nabi buat macam tu? Adakah kamu lebih baik ibadatnya berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah kalau dia solat malam, dia ada juga waktu tidur dia. Lepas tu kalau kita baca dalam surah Al-Muzammil, malam ni kita ikut kelas nama-nama surah yang kita memang sedang bincang, surah Al-Muzammil, surah orang-orang yang berselimut. Kalau kita baca dalam surah itu, Allah Ta'ala sebut pada Nabi, tak ada pun Allah Ta'ala kata, bangunlah sepanjang malam ibadat. Tak ada. Allah tetap
meletakkan sedikit waktu untuk Nabi ada waktu tidur. Nampak tak beza dia? Sebab itu pengajaran ketiga tadi, kita buat perkara yang sederhana dalam ibadat, tetapi menepati perbuatan, cara Rasulullah SAW buat itu lebih baik daripada kita buat banyak perkara ibadat yang tidak menepati cara Rasulullah SAW. Tak tepat dari sudut apa? Rasulullah, ya, walaupun dia solat malam, panjang solat dia kalau kita belajar kan, tapi ada waktu dia tidur. Kalau subuh tu sekejap, dah masuk subuh Nabi pernah tidur, sekejap baring, mengiring. Ada juga waktu Nabi rehat. Jadi itu teladan yang ketiga yang dapat kita belajar. Nombor 4. Ya. Nombor 4, kita dapat belajar daripada hadis ni, kita dapat belajar dari sudut semangat, keazaman yang ada pada para sahabat Nabi SAW. Walaupun Nabi tegur 3 sahabat ni, tapi yang kita nak ambil sudut baik dia adalah, sudut baiknya adalah kita dapat belajar tengok para sahabat. Dia kalau nak buat ibadat ni, kalau dia nak dekatkan diri pada Allah, dia akan buat betul-betul. Sampai tekad dia tadi tu, aku lepas ni kalau aku nak semayang malam, aku tak nak tidur. Bukan kita nak tiru semangat yang tak ada tidur tadi tu, tetapi kita nak belajar dari sudut, diorang ni kalau nak buat ibadat betul-betul ya, dia memang sungguh-sungguh. Kita nampak tu keazaman, keinginan yang sangat bersungguh-sungguh daripada para sahabat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor 4. Okey. Nombor 5. Nombor 5, kita dapat belajar dekat sini, disunahkan bernikahlah. Bahkan ia dianjurkan di dalam agama. Yang ini maksudnya kalau kita ada kemampuan, kita ada ruang, berpasangan itu dia sangat dituntut dalam agama. Seperti mana Nabi sendiri, Nabi sendiri walaupun sibuk nak berdakwah waktu siang, malam nak buat qiyamul lail, tapi Nabi sendiri mempunyai isteri-isterinya. Okay. Yang ke-6 kan, kita dapat belajar. Sekejap puan ya, bagi saya waktu sekejap saja. Sekejap ya. Dah ambil. Dah letak tadi. Ya. Dengar ya. Okey. Alhamdulillah. Sebelum tu tuan-tuan dengar tak suara saya? Boleh dengar tak suara saya? Dengar. Alhamdulillah, diam je semua kan? Masya Allah. Okey, 3, 4, 5. Okey, kita nak pergi yang teladan yang ke-6. Sempat salin tak? Laju sangat tak saya cakap? Boleh ya, boleh sempat salin ya. Sebab saya akan ulang, jangan risau. InsyaAllah. Saya akan ulang juga, jangan bimbang. Okey, yang ke-6. Ya, yang ke-6, kita dapat belajar dekat sini diharamkan kita berpuasa sepanjang masa. Tanpa ada buka. Diharamkan. Walaupun kita mampu kan. Kita contohnya, aku tak nak buka lah, aku larat lagi ni. Kan, baru 8 jam, aku mampu lagi ni. Kalau nak sampai hari esok pun boleh lagi ni. Tak boleh. Diharamkan kita berpuasa, dia panggil puasa dahru, puasa sepanjang zaman. Tak boleh, tanpa berbuka. Tak boleh. Okey, itu yang ke-6. Yang ke-7, kita diharamkan. Sebab kalau dia bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka ia boleh jatuh kepada hukum haram lah. Okey, diharamkan kita buat ibadat semalam suntuk tanpa dengan kita mengabaikan
hak-hak tubuh badan kita. Seperti mana kita tidak tidur. Melainkan kalau ada beberapa hari-hari tertentu lah, macam mungkin iktikaf, mungkin kalau sepanjang penghujung bulan Ramadan tu maybe kita tak tidur, siang tu baru tidur. Yang tu sebab dia sebulan kan, sebab dia Ramadan, dia bukan benda yang dijadikan kebiasaan. Itu tak apa, itu ada pengecualian. Okey, yang ke-8. Kita dapat belajar yang ke-8, perkara yang bersifat harus, mubah. Mubah ni bahasa Melayu kita ibadat yang dia bersifat harus, okey, dan ibadat yang bersifat sunnah. Sunnah ni sunat lah. Contohnya macam sembahyang malam, tak wajib tapi dia sunat. Puasa dia tak wajib tapi dia sunat. Bernikah dia ada pelbagai hukum lah. Secara asalnya dia di perkara sunat. Dia bukanlah jadi wajib tapi dia perkara sunat. Dia mengikut kepada tahap-tahap lah. Okey. Jadi perkara yang harus, perkara yang sunat, kadang-kadang ia boleh bertukar menjadi haram jika ia menyimpang atau bertentangan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak maksud dia? Walaupun macam kita sebut tadi tu, dia sebenarnya ada berkaitan dengan yang ke-6 dan ke-7 tadi contoh kan. Puasa tu sunat, kita buat dapat pahala, tapi ia boleh jadi haram, kita boleh berdosa kalau kita puasa tanpa berbuka tadi. Jadi kita rungkaikan, kita tak naklah contoh puasa saja, tak naklah kita ambil contoh sembahyang malam saja, kita letakkan dekat perkara yang ke-8, teladan yang ke-8 ni maksudnya apa saja perkara yang harus, okey, apa saja perkara yang sunat, ia boleh jatuh kepada haram jika ia bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Petunjuk. Okey. Yang ke-9. Ya, yang ke-9. Kita ambil contoh apa ya? Kita ambil contoh yang nombor 8 tadi. Saya bagi contoh. Contohlah. Okey. Sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Contoh. Kita tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dibuat 2 rakaat saja. Tapi kita punya rajin, kita buat 4 rakaat sembahyang sebelum fardu subuh. Sedangkan 2 rakaat yang lebih tu tidak pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka walaupun ia solat 2 rakaat, ia boleh jatuh kepada haram dilakukan kerana ia menyimpang, kerana ia tidak pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh untuk nombor 8, satu daripadanya. Nombor 9. Ya, nombor 9. Yang dikatakan orang yang sebenar-benar buat ibadat. Maknanya orang yang dikatakan orang yang betul-betul buat ibadat ni, yang sempurna ibadat dia sebenarnya adalah mana-mana orang yang dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, nombor 9 ni maksud dia sebenar ataupun hakikat orang yang buat ibadat ni, sempurna ibadat dia adalah
dikira dia mengikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut macam ibadat Nabi tu, dia itulah dipanggil orang yang betul-betul buat ibadat. Sebab apa? Sebab Rasulullah tu kan Nabi cakap kan? Kan Nabi cakap, Nabi kata, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Kan Nabi kata. Nabi kata, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kamu semua. Maknanya Nabi lah adalah manusia yang paling sempurna ibadat dia. Maknanya, ibadat Nabi yang sempurna tu kita pun boleh dapat ibadat yang sempurna, yang baik, yang betul-betul orang yang bertakwa, orang yang betul-betul takut kepada Allah, jika kita selari, jika kita mengikuti cara ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 9. Okey, jelas semua faham Okey. Nombor 10. Ya, nombor 10. Salah satu penyebab seseorang itu boleh jatuh dalam kesesatan, okey. Salah satu penyebab seseorang itu boleh jatuh dalam kesesatan jika dia tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadat. Faham tak maksudnya? Okey, nombor 10 ni maksudnya salah satu penyebab kita boleh jatuh dalam kesesatan. Maksudnya kita bukan berada pada jalan yang lurus jika kita tidak berpegang teguh kepada petunjuk, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadat. Sebab tu orang yang sesat adalah orang yang dia tidak berpegang teguh, mengikuti, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat. Okey, dapat yang ke-10. Yang ke-11, pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini adalah hukum asal, hukum asal dalam nak buat ibadat adalah berdasarkan kepada dalil. Okay. Hukum asal. Hukum asal ni maksudnya hukum asal ni maksudnya, faham tak hukum asal? Hukum asal, asal-asalnya kita kalau nak buat ibadat ni, ia mesti kena berdasarkan kepada dalil. Berdasarkan kepada dalil. Hukum asal. Maksudnya, kita tak boleh sewenang-wenangnya, sesuka hati nak buat mana-mana ibadat, tapi tak ada dalil dia. Tak ada rujukannya. Tiada panduan wahyu yang ada ibadat tu. Itu saya hurai dalam bentuk yang lain. Maknanya hukum asal dalam ibadat ini adalah berdasarkan kepada dalil. Maknanya dalam istilah dia yang lain, berdasarkan at-tauqifi, istilah dia. At-tauqifi. Dia mesti berdasarkan dalil ni, maksudnya sudah pastilah dalil dari Quran, dari hadis Nabi SAW. Sebab kita nak buat ibadat. Kita ibadat, ingat ibadat adalah perbuatan yang nak dekatkan diri pada Allah. Betul tak?
nak dekatkan diri pada Allah dengan buat amal. Tetapi kalau kita buat satu amal, kita buat pahala, nak buat satu amal yang nak dapat pahala, tetapi tidak ada Quran yang suruh, yang tunjuk, tak ada hadis yang kata, yang tunjuk, maknanya amal itu amal yang boleh diterima ke atau amal yang ditolak? Kan? Takkanlah agama yang telah lengkap ni tak ada tertinggal, faham tak? Tertinggal amal soleh. Apa tak? Maksudnya kalau orang kata contohnya dia nak semayang, contoh dia nak semayang zuhur 5 rakaat lah, contoh kan. Okey, mana hang dapat 5 rakaat tu? Orang semua semayang 4. Kenapa orang semayang 4? Sebab Nabi SAW kata 4. Kita pun semayang 4. Tapi kalau orang buat 5, dikira ibadat tak benda tu? Yang 1 rakaat lebih tu? Taklah. Walaupun dia solat, kenapa tak dikira ibadat? Dia solat lah. Benda baik solat tu. Memanglah dia solat, tapi solat yang rakaat kelima tu tidak berdasarkan kepada dalil. Tidak berdasarkan tauqifi. Tidak berpandukan kepada wahyu. Tiarap tuan-tuan jelas. Dia akan beri banyak kepada ibadat yang kita nak buat dalam hidup kita. Okey, jelas kat tadi. Oleh kerana itulah, ibadat ni dia tidak boleh dalam bentuk pendapat semata-mata. Tak boleh kata orang tu kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata. Orang kata ni, orang tu bukan Rasul. Itu kita ingat, ini kita panggil hukum asal, jangan salah hukum asal dia. Dalam ibadat tak boleh, maksudnya hukum asal dalam buat ibadat yang bentuk nak buat pahala, nak dekatkan diri pada Allah, mesti ia berdasarkan kepada tauqifi. Dia tidak boleh hanya pendapat semata-mata. Macam mana kita nak linkkan teladan yang ke-11 ni dengan hadis tadi? Okey. Hadis tadi tu ingat tak? 3 sahabat kan? Berbanding 3 sahabat dengan kita semua, jauh tak? Jauh antara langit dengan bumi. Betul tak? 3 lelaki tadi ni kan dia nak buat ibadat. Tapi ibadat dia tu berdasarkan kepada apa? Dia fikir ikut pendapat dia nak buat ibadat tu tak nak tidur. Macam tu. Yang tak nak tidur tadi tu, yang kau nak buat ibadat sampai tak nak tidur tu, kau rujuk mana? Mana dalil dia? Mana rujukan sumber dia mana? Yang kata dia tak nak tidur tu, itu adalah pendapat peribadi sahabat itu. Macam juga kata, aku tak nak buka, aku terus nak puasa. Yang kau cakap tak nak berbuka tu sebab kau nak buat ibadat. Contohnya, orang berbuka ketika maghrib, tapi kau puasa ketika maghrib tu. Ketika kau puasa, waktu dah maghrib tu, kau masih lagi berpuasa ketika maghrib tu, di mana petunjuk dia? Di mana dalil dia yang maghrib boleh kita terus berpuasa? Contoh. Ataupun orang puasa 1 Syawal lah, contoh kan. Puasa 1 Syawal. Orang kata, orang semua tak puasa lah hari ni. Salah apa puasa? Kan Allah suka kita puasa. Tapi kita tanya balik. Yang kau puasa 1 Syawal tu, ada tak petunjuknya? Ada tak dalilnya yang ditunjukkan, yang disebutkan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi hukum asal nak buat ibadat dia mesti adalah berdasarkan kepada dalil. Kan? Kalau kita ikutkan, sahabat, takkanlah sahabat salah dalam buat ibadat. Dia tak kira sahabat ke, bukan sahabat ke, jika ia tidak berdasarkan kepada petunjuk wahyu, maka ia tidak dibenarkan. Kenapa Nabi tak cakap
kenapa Nabi tak biarkan korang yang tanya tadi kan, contoh buatlah, kau nak buat apa, janji baik, janji korang solat, janji kau tak buat dosa. Tak ada, Nabi tetap tegur. Nampak tak kat situ? Jadi cuba kita ambil pengajaran hadis-hadis ni, tanya diri kita. Tanya diri kita. Kita selama ni buat ibadat macam mana? Berdasarkan petunjuk tak? Ataupun berdasarkan orang kata semata-mata? Kita kena semak balik ibadat kita. Okey. Yang berikutnya yang ke-12. Okey. Yang ke-12 adalah hadis ini. Okey. Hadis ini menunjukkan kepada kita larangan kita membuat perbuatan bid'ah. Maksudnya, hadis ini menunjukkan adanya larangan mengada-adakan sesuatu di dalam agama walaupun kita kata ia baik. Faham tak maksudnya? Hadis yang ini untuk pengajaran nombor 12 menjadi hadis 12 ni menunjukkan kepada kita juga secara tidak langsung larangan mengada-adakan sesuatu perkara baru di dalam agama. Perkara baru itulah kita panggil istilah bid'ah. Walaupun kita kata benda tu benda baik. Sebab bagi kita benda baik ni kita kata lah puasa, dia bukan buat apa, dia puasa. Dia baca Quran, dia bukan buat apa, dia baca Quran. Baik tak baca Quran? Baik. Tapi tu kita belajar pada hadis ni. Cuba kita tanya, aku baca Quran ni, macam ni cara aku baca ni, baca Quran baik tak baik? Kalaulah kita hidup zaman Nabi SAW, cuba kita tanya secara tak langsung. Adakah cara aku baca Quran ini ikut sunnah Nabi? Adakah ibadat aku buat ni ibadat yang disukai oleh Rasulullah? Itu kita kena tanya pada diri kita lah secara tidak langsung. Itu untuk pengajaran nombor 12 seperti mana yang telah pun kita belajar tadi. Yang hadis yang ke-12 kita belajar tadi. Okey, lepas tu yang saya sebelum kita pergi kepada hadis ketiga saya nak kuatkan lagi pengajaran yang ketiga tadi. Okey, siapa tahu pengajaran ketiga apa tadi? Pengajaran yang ketiga, bersederhana dalam ibadat kan? Betul tak? Okey, bersederhana dalam ibadat yang ikut sunnah lebih baik daripada kita banyak buat ibadat tapi tak ikut sunnah. Okey. Saya nak kuatkan dalil dari Al-Quran. Tapi tak ada kitab Salihin. Tapi kita nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan, sebenarnya dalam agama sudah mengajar kepada kita semua, sekejap bahawasanya dalam hidup ni, dia bukan dalam ibadat sajalah sebenarnya, khususnya pada ibadat lah. Sebenarnya perkara yang sederhana ni sebenarnya dia adalah baik. Bersederhana ni dia adalah baik. Nanti saya akan tunjuk dari Quran, tapi kita baca dulu hari ketiga. Kita baca dulu hari ketiga. Nanti saya akan bawa dalil Al-Quran yang menunjukkan bersederhana ini memang dituntut dalam agama. Tambah-tambah lagi dalam ibadat. Lagi saya akan tunjukkan ayat Quran. Saya tunjukkan 4 ayat Quran. Yang kita baca ayat tu kita tak perasan pun. Dari sudut makna ayat Quran tu sebenarnya nak mengatakan kepada kita pertenggahan ni baik, sederhana ni bagus.
Nanti saya akan nukilkan ayat Quran tu. Okay, sebelum tu kita terus kepada hadis yang ketiga. Okay, jom kita pergi kepada hadis yang ketiga. Okay, hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay, apa yang Nabi sabda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaka. Nabi kata, binasalah al-mutanatti'una, orang yang melampau, orang yang berlebih-lebihan, ataupun orang yang keterlaluan. Dalam bahasa mudah kita, orang yang terlalu ekstrim, orang yang melampau, orang yang berlebih-lebihan, orang yang keterlaluan. Nabi kata orang yang macam ni dia akan binasa. Dia kata binasalah orang-orang yang melampaui, berlebihan, keterlaluan. Kita nampak macam elok kan? Tak. Sebenarnya dia membawa kepada apa? Kepada keburukan sebenarnya. Apa keburukan kalau kita terlalu ekstrim? Ada banyak keburukan. Tambah lagi dalam bab ibadat. Keburukan yang pertama, seperti mana kita baca hadis pertama tu, mungkin satu hari nanti kita dah macam, kita rasa bosan, menyebabkan kita dah tak nak buat lagi ibadat tu. Satu. Kalau kita baca hadis kedua tadi tu apa? Ia telah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita kalau tak ikut sunnah Nabi, petunjuk Nabi, memang kita akan binasa. Okey, jelas tak? Keterlaluan. Yang berikutnya, kalau keterlaluan berlebihan, akhirnya akan merosakkan diri kita lah. Contohnya kalau kita sampai nak solat, sampai tak tidur, akhirnya jatuh sakit. Siapa yang binasa? Adakah Islam menyuruh kita solat sampai tak tidur, sampai kau tak cukup tidur kau jatuh sakit? Apabila kita jatuh sakit, kita guna alasan ni musibah ni, ujian. Kita kadang-kadang kita tersalah sangka. Ujian tu sebenarnya kita yang cari. Nampak tak? Jadi tak boleh, dia akan bawa kebinasaan. Dia apa pun yang berlebihan, dia akan bawa kepada kebinasaan. Binasalah. Kan sampai tidur tak cukup. Ada tak orang yang kita dapati dia sakit kerana tidur tak cukup? Kalau dia terlalu berdakwah sangat pun, kata tu, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, berdakwah ini sampai jatuh sakit. Dia akan bawa kepada kebinasaan. Memanglah dakwah orang dia betul. Ngajak orang buat baik, larang orang buat benda buruk, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kenalah jaga hak tubuh badan. Masa tidur. Macam tu juga dalam apa sudut. Janganlah sampai kita ni nak belajar agama sampai apa? Sampai tak ada masa langsung untuk Wan Asu dah nak pergi Mayu ya. Dia dah ada kat rumah I dah. Jelas faham kat situ. Apa pun. Maksudnya begini, mudah dia adalah dia punya pengajaran sangat utama pada hadis yang ketiga ni adalah bersederhana itulah yang merupakan tuntutan di dalam agama. Kita tak boleh punyalah nak buat satu ibadat ni sampaikan kita tinggalkan kewajipan yang lain pun tak boleh juga. Punyalah belajar sampai tak ada masa untuk kita tunaikan hak pasangan, tunaikan hak kewajipan anak-anak, sampai kita tak dapat nak
Orang ajak pergi tunaikan hak kita, pergi keluar, kita tak nak punya nak datang kelas, contoh pun tak boleh juga. Tak faham? Dia ambil bentuk dalam sederhana. Kita kena tahulah. Jangan sampai kita buat satu benda boleh sampai bawa kepada mudarat yang lain. Akhirnya bawa sampai kepada pergaduhan, bawa kepada perpisahan, bawa kepada kita sendiri jatuh sakit dan sebagainya. Dalam apa pun sebenarnya, tambah-tambah lagi dalam agama memang Allah Ta'ala tak berilah. Seperti mana kita sebut tadi tu kan. Contoh macam kita memang tak mampu nak puasa kan. Kalau kita puasa kita gastrik. Tapi kita melampau juga. Kita nak juga kita puasa. Kita nak puasa. Sedangkan dah tak boleh. Kalau pakcik puasa ni pakcik sekian-sekian. Ada orang dia puasa juga. Itu sebenarnya bukan agama yang diajar dalam Islam. Nanti waktu kita belajar hadis nombor 4, kita akan dapat lebih jelas lagi. Yang Nabi kata agama ni mudah. Kita je yang mencemarkan agama. Agama tak pernah paksa pun. Hatta kan nanti kita belajar kan. Kalau orang musafir, Islam bagi berbuka kalau nak buka. Bagi. Tapi ada orang, dia sanggup dia korbankan diri dia disebabkan dia nak jaga puasa dia. Sedangkan dia tahu, kalau aku driving ni, dalam keadaan aku mengantuk ni, kan aku nak musafir jalan jauh ni, kan boleh menyebabkan kemalangan, bawa kepada kebinasaan. Tapi kita tetap nak kekalkan puasa tu, sedangkan Islam memberikan pilihan untuk berbuka, kita berlebihan, akhirnya kita binasa. Orang ingat kata, oh dia tu accident sebab dia puasa, syahid orang kata contoh. Tapi sebenarnya Allah dia Maha mengetahui. Sedangkan Islam membenarkan kita berapa? Kita berbuka. Sebab waktu kita belajar hadis 4 ni, kita akan tahu Allah kata inna dina yusrun. Agama ni mudah. Kita tak mampu nak berdiri ketika solat. Betul tak? Tapi kita paksa nak berdiri sampai kan akhirnya kita mati sebab kita berdiri. Tak larat sangat ni tapi punya nak berdiri tu. Sampai berlebih-lebihan Nabi kata halakal al-mutanatti'un. Tak boleh macam tu. Sedangkan agama ni mudah sangat. Kalau tak boleh berdiri, agama suruh apa? Duduk. Kita faham tak sebagai contoh-contoh tadi yang menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kebinasaan. Jadi pengajaran dia adalah bersederhana dalam ibadat ini, dia sangat-sangat dituntut dalam agama. Nanti waktu kita baca hadis keempat kan, kita akan lebih nampak lagi bagaimana Allah membimbing kita. Rupanya Allah tak suruh pun kita ibadat 24 jam. Secara khusyuk, ibadat khusyuk tak ada pun. Nanti waktu kita baca hadis keempat, kita akan jumpa. Allah kata, kau pilihlah. Kau nak ibadat petang ke? Kau nak ibadat pagi ke? Macam tu. Ya, ada masa kita rasa macam penat kan untuk kita baca Quran. Tak apa, ambil masa rehat. Ada masa kita tak larat nak solat sunat contoh kan. Tak apa. Tak perlu solat, rehatkan dulu supaya solat dibuat dalam keadaan yang seronok. Nanti kita akan baca kisah isteri Nabi yang diikat tali. Punyalah nak semayang tu juga sampai dia pegang tali tu. Nabi datang, Nabi potong. Hadis-hadis yang keempat, hadis kelima nanti dia akan menerangkan lagi contoh hadis yang ketiga yang sedang kita baca. Yang Nabi kata binasalah orang yang ekstrim, orang yang berlebihan, keterlaluan dalam agama. Seperti pada contoh yang telah pun kita sebutkan. Okey. Jadi saya nak tunjukkan dalam ayat Quran Okey, saya paparkan ni legasi saya paparkan tuan-tuan lama Okey. Tetapi nampak tak saya paparkan legasi Quran ni? Nampak tak nampak? Oh, saya tutup suara sekejap. Tuan-tuan boleh bagi respon, nampak tak? Nampak Ustaz.
Okey, Nampakkan saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan ya. Dalam Al-Quran sebenarnya telah mengajar kita bersederhana. Okey, ada satu pepatah Arab perumpamaan dalam bahasa Arab ni, dia kata khairul umuri al-wasati. Maksudnya sebaik-baik perkara ialah yang pertengahan. Yang sederhana. Betul tak? Kan selalu orang tua kita kata, dahlah, cukuplah apa yang ada, macam bersederhana. Bersederhana sebenarnya dia banyak bawa kita kepada kebaikan. Rupa-rupanya, mengambil yang pertengahan, sederhana ni, sebenarnya ia adalah ajaran agama. Saya akan buktikan dengan ayat Quran. Okay. Pertama, sila tengok suratul Baqarah ayat nombor 68. Saya tunjukkan. Ayat nombor 68 dalam suratul Baqarah, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel yang Allah memerintahkan mereka menyembelih lembu betina. Kita mungkin tak nampak sudut pandang sederhana kat sini, pertengahan. Tapi sebenarnya ada. Kita tengok ya. Kalau waktu kita baca suratul Baqarah ayat 68, kita memang pernah belajar ketika mana Bani Israel nak diperintahkan sebelih lembu kan. Sebelih lembu betina. Yang lembu betina tu nanti apabila telah disembelih dapat menyelesaikan isu pembunuhan di kalangan Bani Israel. Jadi ada satu ayat yang kalau kita lihat secara tersirat sebenarnya Allah mengajar kepada kita sederhana. Pertengahan. Contoh okay, tengok ayat nombor 68. Waktu tuan-tuan baca, Allah kata apa? Lembu tu macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan lembu tu adalah la faridu wala bikrun awanum baina dhalika. Allah kata lembu betina tu dia tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Allah kata pertengahan umurnya. Faham tak maksudnya? Allah kata lembu betina yang korang nak cari tu, kata Allah, dia la faridun. Dia tidaklah lembu yang terlalu tua, wala bikrun. Lembu tu pula bukanlah lembu yang terlalu muda. Yang Allah suruh pilih lembu yang mana? Awanum baina dhalika. Allah kata yang pertengahan. Antara tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita ambil pengajaran apa ibrahnya pada ayat ni. Kalau belajar tadabbur tak melihat ibrah, mungkin kita tak nampak sudut tu. Tapi kalau kita lihat sudut tersirat, sebenarnya salah satu pengajarannya Allah nak kata pada kita bahawasanya pertengahan ini adalah dituntut dalam agama. Sebab tu Allah tak kata ambil lembu yang, jangan cari lembu betina yang terlalu tua, tak nak juga yang terlalu muda, sedang-sedang, yang tengah. Okey, jelas. Ini ayat pertama. Okey, kalau orang tanya, mana ayat Quran yang cakap kepada kita bersederhana ni baik, pertengahan ni baik? Kita tengok sini. Ini dalil pertama. Okey, saya tunjuk dalil kedua. Daripada kita tengok surah nombor 25. Kita tengok suratul Furqan. Ya, suratul Furqan. Surah nombor 25 Al-Furqan. Okey, cari ayat nombor 67. Kita tak nampak yang saya pasang, nampak ya? Dah jelas ya? Suara saya jelas. Dah saya papan, boleh nampak ya? Ustaz. Jelas ya? Ya, jelas. Okey. Alhamdulillah. Sikit lagi tak habis dah. Okey. Kita ambil ayat 67. Kita tengok ayat 67. Surah nombor 25 ya, Al-Furqan, ayat 67. Kalau kita baca secara terjemahan saja, mungkin kita tak
kita terlepas maklumat bahawa dekat ayat ni apa yang kita perlu ambil teladan dia, apa ibrah dia. Jadi Allah kata walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama Tengok Allah kata apa. Dan mereka juga, iaitu golongan ibadur Rahman, apabila membelanjakan hartanya, dia tidaklah melampaui batas dan tidak pula bakhil. Faham tak Allah kata? Kita kalau nak sedekah, nak infak, jangan kita infak semua sampai kita pun dah tak ada harta dah. Punya semangat nak dapat pahala sedekah ni, belajar kelebihan sedekah. Kita bagi semua harta kita sampai kita tak ada apa-apa. Sampai kita pula jadi minta-minta. Yang ini dilarang di dalam agama. Allah kata tak boleh melampaui batas dan Allah kata juga tak boleh juga terlalu bakhil. Maksudnya, sikit berbenar dia bagi sedangkan tak gugat apa pun harta dia. Itu pun tak boleh. Jadi Islam ajar apa? Wa kana baina dzalika qawama. Dan yang betul adalah sederhana di antara kedua-duanya. Taklah terlalu boros, taklah terlalu bakhil. Okey, jelas? Dapat? Okey, ini ayat kedua. Okey, kita pergi kepada ayat ketiga. Kejap, saya tengok bateri saya punya laptop ni. Kejap, ada lagi tak? Minit, 20 minit. Okey, kita pergi kepada surah yang ke-17. Okey, surah Al-Isra. Okey, catat ya, surah Al-Isra. Saya tunjukkan secara jelas. Okey, surah Al-Isra, tengok ayat 29. Allah kata, Allah ajar kita tentang pertengahan. Ayat nombor 29. Okey, saya dah paparkan. Allah kata apa? Wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Allah kata apa? Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya jangan sampai kita jadi kedekut. Dan janganlah pula engkau menghulurkan tanganmu dengan sehabis-habisnya, iaitu boros, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusannya. Menyesallah. Nampak tak Quran kata? Quran kata jangan sampai tangan kau tak hulur apa-apa, janganlah pula sampai, alah ambil lah semua. Tak, Allah tak bagi macam tu. Dua keadaan tu tak ada bagi. Nampak tak? Yang kalau kita belajar pada hadis ketiga tu, Allah tak bagi dalam bentuk ekstrim lah. Boros semua. Jual semua harta. Punya nak dapat pahala sedekah. Sampai kita pula tak ada rumah, tak kita pula pergi minta ke orang. Sebab apa? Sebab semangat kita dalam beribadat. Tak, Islam tak ajar kita macam tu. Okey, ayat nombor 3. Ayat last kali. Surah Isra juga. Tapi kita pergi ayat 110. Okay, ayat nombor 110 surah Al-Isra, saya akan tunjukkan kesederhanaan yang Allah ajar kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey, 110. Okey, jumpa. Okey, saya tunjukkan. Ayat ni Allah kata apa? Kita ambil dekat hujung tu. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ya, ini Allah Ta'ala ajar kepada Nabi. Kalau Nabi dalam solat, Allah ajar Nabi macam mana suara dia. Nabi kata, Allah kata, dan janganlah kata Allah, engkau nyaringkan bacaan doa engkau atau sembahyang tu. Allah kata, jangan kuatkan suara. Dan janganlah pula engkau perlahankan suara. Dan gunalah dengan cara yang sederhana di antara itu. Ayat ni Allah mengajar apa? Pilih yang mana? Pertengahan antara dua. Betul tak? Sederhana antara dua. Allah kata, janganlah kau sampai kuatkan suara ganggu orang lain. Dan janganlah pula terlalu perlahan sangat. Maka Allah kata, ambil pertengahan dia. Antara kuat
dan perlahan ambil yang tengah. Okey, saya telah tunjukkan 4 ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa mengambil pertengahan itu, sederhana itu dituntut di dalam agama. Dia dua, agama tak bagi kita terlalu meremehkan, terlalu berlebihan. Bab yang kita belajar ni terlalu berlebihan. Terlalu sedikit meremehkan pun tak boleh. Dia kena ambil macam tu. Okey, 4 ayat tu, ayat apa? Suratul Baqarah ayat nombor 68, Suratul Furqan ayat 67, Surah Al-Isra ada 2 ayat, ayat 29 dan juga ayat 110. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, ayat 110 tu Al-Isra. Okey. Jazakallahu khair. Okey. Dapat tuan-tuan? Dapat tak sesuatu maklumat yang dapat yang telah kita pelajari pada pagi ini? Semoga kita dapat baiki ibadat kita ya. Kita kena imbang ya. Bukanlah kita nak fokus pada Allah sehingga kita terlupa hubungan kita dengan anak Adam yang lain ya. Jangan sampai kita belajar sampai kita tak tunaikan jemputan adik-beradik kita pergi kenduri ke, jangan tinggalkan, tak boleh. Jangan ada berlebihan. Jangan sampai kita nak bercuti makan angin melampau sangat sampai tak belajar pun tak boleh juga. Jangan nak belajar sampai tak sempat nak ziarah orang tua pun tak boleh juga. Faham tak? Kita kena imbang antara kita dengan Allah, antara kita dengan manusia. Kita kena pandai. Begitu. Jelas ya? Ya. Nanti waktu kita belajar hadis nombor 4, hadis nombor 5, hadis yang berikutnya akan lebih jelas lagi. Apakah yang ditegur oleh Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW. Kita akan belajar. Kita duk ingat ibadat ni kita boleh paksa dia. Rupanya tak. Nanti kita akan tengok bagaimana Nabi menegur orang yang puasa sedang ngantuk-ngantuk. Ngantuk dia. Orang semayang ngantuk sampai ngantuk. Nak semayang juga tu sampai dia mengantuk. Nabi suruh orang tu, jangan solat. Kau pergi tidur. Sampai macam tu. Agama Islam yang kita anut ini, Masya Allah. Tidak ada agama lain yang sebaik, yang terlengkap dan sempurna agama Islam yang memberi panduan kepada kita dalam beribadat, nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan belajar lagi macam mana Nabi dalam dia ni. Dan saya pun tak mau panjang-panjang kat pengisian sebab Nabi pun tak bagi sebenarnya. Lama-lama pun tak boleh. Nak pendek sikit, ambil pertengahan lah. Ambil pertengahan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ada pertanyaan tak? Kita dah dekat pukul 12, saya pun nak kejar juga solat Jumaat sebagainya. Okey, kalau tak ada soalan, kita moga-moga dapat manfaat, dapat sesuatu, sampaikan ilmu ni kepada yang tidak hadir. Kita temu lagi insya-Allah pada minggu hadapan dengan hadis yang keempat, kelima dan keenam. Mungkin kita baca 4 hadis ke? Tengok bagaimana. Jadi semua maaf atas kekurangan, kelemahan. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada pihak penganjur kita ya, Datuk Nurul sekeluarga. Semoga Allah sentiasa memberikan ganjaran kepada beliau, sentiasa merahmati beliau, sentiasa melapangkan dada, sentiasa Allah memurahkan rezeki beliau. Begitu juga pada tuan-puan ya, jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua ya, atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan sentiasa menghidupkan majlis ilmu ini. Salah silap saya mohon ampun, maaf banyak-banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.